Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hawa binti Cik Zaid dari Fakulti Undang-Undang dan Hukum Antarabangsa, Program Diploma Undang-Undang. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk yang diberikan oleh pensyarah kami, iaitu akibat meninggalkan salat fardu. Yang diberikan tugasan ini ialah Ustaz Ahmad Zamani bin Nawi. Pengertian salat dari segi bahasa bermaksud doa. Dari segi syarat, salat bermaksud ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Waktu salat terbagi kepada 5, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Salat subuh dimulai sejak terbitnya fajar sadi hingga terbitnya matahari. Salat zuhur dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala namun sudah mulai tegak condong, sudah mulai agak condong ke arah barat. Dan ketika salat asar, iaitu salat asar dimulai tepat ketika waktu salat zuhur sudah habis, iaitu semenjak panjang bayangan sesuatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri. Yang keempat, salat maghrib. Salat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari dan hal ini sudah menjadi ijma', iaitu kesepakatan para ulama. Dan terakhir, salat isyak dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib sepanjang malam hingga dini hari tak kala fajar sadiq terbit. Seterusnya saya akan menyambung dengan kepentingan solat fardu. Solat itu merupakan tiang agama. Yang kedua, sesungguhnya perbuatan meninggalkan solat ini merupakan kes jenayah yang paling berat. Bagi sesiapa yang didapati meninggalkan solat, mereka boleh dikenakan dengan hukuman mati. Yang ketiga adalah solat merupakan ibadat yang dilakukan sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW lagi. Dan yang terakhir ialah solat merupakan suatu perkara yang telah diwajibkan telah sekian kurun lamanya. Seterusnya adalah akibat meninggalkan solat. Akibat meninggalkan solat bagi solat subuh ialah Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun. Bagi solat zuhur, dosanya seperti membunuh 1000 orang Islam. Bagi solat asar, dosanya seperti meruntuhkan Kaabah. Bagi solat maghrib, dosanya seperti berzina dengan ibu atau bapanya sendiri. Dan bagi solat isyak, Allah berseru kepada mereka, "Hai orang yang meninggalkan solat isyak, bahawa aku tidak lagi reda engkau tinggal di bumiku dan memudahkan nikmat-nikmatku. Segala gerak gerinya seperti pakai, makan, tidur atau seperti pakai, makan, tidur adalah berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Seterusnya, akibat meninggalkan solat subuh, Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun. Zuhur dosanya seperti membunuh 1000 orang Islam. Asar dosanya seperti meruntuhkan Kaabah. Maghrib dosanya seperti berzina dengan ibu atau bapanya sendiri. Isyak, Allah berseru kepada mereka, "Hai orang yang meninggalkan solat isyak, bahawa aku tidak lagi reda engkau tinggal di bumiku dan menggunakan nikmat-nikmatku. Segala gerak gerinya seperti pakai, makan, tidur adalah berdosa kepada Allah." Siksaan meninggalkan solat, siksaan ketika hidup di dunia. Allah mengurangkan keberkatan umurnya. Rezekinya dipersempitkan oleh Allah. Tidak ada tempat baginya di sisi agama Islam. Doanya tertolak. Hilang cahaya soleh dari wajahnya. Amal kebajikan yang dilakukannya langsung tidak diberi pahala. Kemudian siksaan ketika sakaratul maut. Dia akan menghadapi sakaratul maut dalam keadaan yang hina. Matanya dalam keadaan menderita kelaparan. Matinya dalam keadaan yang tersangat haus walaupun diberi minum air sebanyak 7 lautan. Siksaan ketika di dalam kubur. Allah akan menyempitkan kuburnya dengan sesempit-sempitnya. Kuburnya akan digelapkan. Allah akan menyiksanya dengan pedih sehingga hari kiamat. Yang terakhir, siksaan ketika berada di akhirat. Ia akan dibelenggu dan diseret kepada mahsyar oleh malaikat. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan belas kasihan. Allah juga tidak akan mengampuni dosanya dan dia akan diseksa dengan keras di dalam neraka. Seterusnya, seksa neraka bukan kepala. Kubur akan menghimpit serapat-rapatnya yang mungkin sehingga berselisih tulang-tulang dada. Dinyalakan api di dalam kuburnya dan api itu akan membelit dan membakar tubuhnya siang malam tiada henti-henti. Dan akan muncul seekor ular yang bernama Sujaul Aqrab. Ini adalah 6 seksa semasa
masa hidup di dunia. Yang pertama, ditinggalkan berkat pada umurnya, Allah akan menghapuskan tanda-tanda orang yang soleh daripada mukanya. Tiap-tiap amal yang dikerjakan tiada diberikan pahala. Yang keempat, segala doanya tidak diperkenankan oleh Allah. Yang kelima, dia dimarahi dan dibenci oleh segala makhluk di dunia. Dan yang last sekali, tidak ada baginya bahagian daripada doa orang-orang yang soleh. Ini adalah 6 seksa meninggalkan solat. Seterusnya kita teruskan dengan 3 seksa tak kalah hendak mati, iaitu sakaratul maut. Yang pertama, apabila dia hendak mati, dia akan mati dalam keadaan kehinaan. Yang kedua, mati dalam keadaan yang sangat lapar. Yang ketiga, mati dalam keadaan yang sangat haus sehingga kan jika dituangkan kepadanya sekalian air laut di dunia ini, dia tidak akan merasa puas. Teruskan lagi dengan 3 seksa ketika di alam kubur. Yang pertama, apabila dia di alam kubur, kuburnya akan disempitkan lagi. Yang kedua, dinyalakan api di mana dia akan membalik-balikkan dirinya di dalam bara api di alam barzakh. Allah akan mengerahkan ular yang bernama Shajkul yang paling besar, iaitu menyebat mayat itu, yang mana dinamakan ulat Syauhul Ukhur. 3 siksa di hari kiamat. Okey, Allah memerintahkan malaikat azab agar menghela orang yang tidak sembahyang itu ke dalam neraka. Seterusnya, Allah menilik pada orang yang tidak sembahyang itu dengan tirikan yang murka. Dan yang akhir, Allah akan mengira orang yang tidak sembahyang itu dengan kiraannya yang paling berat dan terus disumbatkan ke dalam neraka. Hikmah sholat dalam kehidupan manusia: yang pertama, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muhasabah diri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi diri. Yang keempat, memupuk rasa cintakan silaturahim. Yang kelima, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, menanamkan disiplin diri.